Assalamualaikum dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 8 Jun bersama saya Nusila Talha. Sarawak mencatatkan 703 kes baru COVID-19 semalam dengan 346 atau 49.21% kes dikesan di daerah Kuching, Miri dan Tanjung Manis. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media hariannya memaklumkan daerah Kuching dan Miri masing-masingnya merekodkan sebanyak 139 kes manakala 68 kes dilaporkan di daerah Tanjung Manis. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 yang dilaporkan di Sarawak setakat ini meningkat kepada 51,874. Menurut kenyataan berkenaan, daripada 703 kes baharu yang dilaporkan, seramai 39 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 604 orang lagi adalah terdiri daripada individu yang telah diberikan arahan perintah kuarantin. Dalam pada itu, JPBN turut memaklumkan sebanyak 4 kes kematian baharu dilaporkan semalam menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 326 orang. 4 kes kematian baharu tersebut melibatkan 3 lelaki dan seorang wanita berumur 63, 72, 62 dan 50 tahun. Menerusi kenyataan media yang sama, JPBN memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri telah mengisytiharkan 4 kluster baharu. 2 kluster diisytiharkan di daerah Miri manakala 1 masing-masingnya di daerah Sebau dan daerah Sibu. Di Miri, kluster Jalan Airport dan kluster Jalan Ilmu merupakan kluster tempat kerja. Kluster Jalan Airport dikesan melibatkan beberapa buah rumah kediaman tempat kerja yang berpunca daripada pergerakan sosial dan pergaulan rapat dalam kalangan penghuni di kediaman tersebut. Manakala kluster Jalan Ilmu dikesan melibatkan sebuah premis makanan dan hiburan yang berpunca daripada pergerakan sosial melibatkan pekerja dan pengunjung premis tersebut. Sementara itu, kluster Jalan Masket di Sebauh merupakan satu kluster komuniti yang dikesan melibatkan sebuah rumah panjang di Batu Lapan, Jalan Masket, Nibong Mali, Sebauh melalui pergaulan sosial dalam kalangan penduduk rumah panjang. Kluster Sungai Durin di Sibu pula merupakan kluster komuniti yang dikesan di sebuah rumah panjang di kawasan Sungai Durin yang melibatkan perkumpulan beberapa penduduk rumah panjang terbabit bersempena malam menjelang sambutan Hari Gawai pada 31 Mei lepas. Penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Telan Usang kini sedang menikmati manfaat hasil daripada pelaksanaan skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARIS di bawah Kementerian Utiliti Sarawak. Seramai 3,514 ketua isi rumah KIR di kawasan itu memanfaatkan bekalan elektrik 24 jam sejak SARIS diperkenal di kawasan itu pada 2016. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Norisa Jau. Menjelang penghujung tahun 2021, semua 88 buah kampung dan rumah panjang di Dun Telang Usan akan menerima bekalan elektrik sepenuhnya dan daripada keseluruhan jumlah kampung di Telang Usan, terdapat 3 rumah panjang lagi yang dijangka siap awal tahun depan. Jadi ini sesuatu yang amat memberi satu keadaan baru dalam kehidupan penduduk kita di luar bandar yang selama ini mungkin tidak pernah termimpi akan dibekalkan lampu 24 jam khususnya daripada kerajaan. Beliau mengakui bahawa projek SARIS ini telah banyak membawa perubahan besar dari segi gaya hidup penduduk yang kebanyakannya hidup di kawasan terpencil. Banding dari dulu memang agak susah dari dulu. Sebelum ada elektrik memang agak susah buat kerja apa-apa pun susah. Sudah selepas ada elektrik okey, ada bagus sudah buat kerja apa-apa. Malam pun kerja boleh juga. Kami sangat bersyukurlah sebab kerajaan telah membekalkan bekalan elektrik SARIS ke kawasan kampung kami, di mana sebelum ini kami memang terbeban dengan harga minyak yang begitu mahal. So setidak-tidaknya apabila ada SARIS, kos untuk minyak tu dia lebih ringan.
Maklum balas yang diperolehi daripada wakil rakyat tempatan dan penduduk di Telang Usan sangat berpuas hati dan gembira kerana inisiatif daripada kerajaan membawa perubahan dalam hidup penduduk luar bandar yang selama ini bergantung kepada generator. Semua kerja ataupun yang ada untuk membuat aktiviti setiap malam ataupun membuat kraft tangan, banyaklah keuntungan yang kami dapat daripada bantuan yang telah diberi. Kami ucapkan terima kasih kepada GPS Kerajaan Sarawak kerana memberikan kampung kami Sares. Saya faham Sares di Long Pelah ada yang terbesar di Sarawak. So everybody is happy. Kami berasa bangga, senang hati sebab dapat sebab ada elektrik ini dapat masak nasi, masak air. Secara keseluruhan, kerajaan negeri bersama Sarawak Energy telah menyediakan lebih kurang 60,000 penduduk yang hidup di kawasan pedalaman dengan tenaga yang diperbaharui melalui inovatif kerajaan inisiatif masyarakat ini. Perubahan ketara dapat dilihat dengan apa yang telah dinikmati oleh penduduk Luar Bandar di kawasan Dun Telang Usan ini dengan kemudahan bekalan elektrik melalui solar Saris. Langkah kerajaan ini bukan hanya mensejahterakan rakyat, malah ia dapat mengurangkan perbelanjaan membeli bahan api untuk generator. Nuriza Jau dari Long Daloh Miri untuk RTM. Di Sibu, agihan bantuan makanan Sarawak Kusayang bermula semalam 6 Jun dengan lebih 3,000 bungkusan makanan asas dihantar kepada penerima masing-masing di Dunangka. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam, Dr. Anwar Rapai, bantuan makanan ini diagihkan terus ke rumah-rumah penerima oleh penghantar yang dikendalikan oleh Pusat Hikmat Dunangka. Jelas beliau nama penerima adalah ditentukan oleh pihak pejabat residen dan pihaknya hanya menguruskan proses penghantaran sahaja. Katanya di Dunangka, proses penghantaran itu mungkin akan dapat diselesaikan menjelang Khamis atau Jumaat ini melibatkan penghantaran kepada lebih 8,000 orang ketua isi rumah. Saya menyeru di sini kepada seluruh masyarakat kita di Sibu, siapa yang ada mengetahui yang terputus bekalan, yang terlepas pandang, yang tidak dapat bekalan ini, maklumkan kepada kita. Kita mungkin tidak dapat melihat daripada setiap pelusuk. Tetapi setakat ini saya telah banyak menerima WhatsApp dan juga mesej di mana mereka mohon bantuan tersebut. Saya akan berusaha supaya, sebab kita ada 5 dun di kawasan Sibu dan kita boleh mengagihkannya kepada yang memang memerlukan. Beliau ditemui media selepas menyertai proses penghantaran bantuan makanan itu kepada penduduk di sekitar Dunangka. Dr. Anwar juga Dunangka turut menyeru mereka yang telah menerima bungkusan makanan itu tetapi tidak memerlukannya untuk menyumbang bungkusan makanan asas itu kepada jiran tetangga mereka yang lebih memerlukan. Jelasnya berbeza dengan PKP 2.0 lepas, kali ini pihaknya menggunakan kaedah menghantar terus bantuan makanan itu ke rumah bagi mengelak berlakunya kesesakan di pusat agihan makanan. Kaedah ini juga diyakini lebih selamat dan mengurangkan pergerakan penduduk. Namun katanya, sekiranya para penghantar gagal menghubungi penerima ketika mereka sudah pun berada di hadapan rumah, penerima akan diminta untuk mengambil sendiri bungkusan makanan mereka di pusat agihan di Dewan Laki Sibu. Sebanyak 1,210 bungkusan bekalan makanan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semelaju bagi kawasan Suai Ulu dan Suai Hilir Niah telah diserahkan melalui program bekalan makanan bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 6.0 Dun Semelaju baru-baru ini. Ia melibatkan 13 rumah panjang dan perkampungan di Suai Ulu dan manakala di Suai Hilir melibatkan 30 buah rumah panjang dan perkampungan. Adun Semelaju Majang Renggi yang hadir sendiri ke dua lokasi penyerahan di Dewan Kampung Medina, Suai Hulu dan tapak rumah Edward Nuli, Suai Hilir menjelaskan fokus utama bantuan tersebut adalah kepada golongan keluarga B40 sepanjang PKP 3.0 bagi tempoh 14 hari. Malah penyalurannya adalah mengikut lokaliti kediaman penduduk dalam tempoh PKP tersebut melalui Pusat Khidmat Dun Semelaju. Dia tu dalam 14 hari kita ke PKP itu dia gor meri. Nanti semua kita itu bisi rakyat kita dia di Miri. Pusat khidmat
ada di Miri gamri. Di semua kita di tu bisi dia di Bentulu. Nanti Okai buat kawasan N70 tu kawasan Jepak. Ada Jepak gamri pihak ko ya. Namun ujar Majang sekiranya ada di antara mereka yang tercicir menerima bantuan tersebut, pihak tuai rumah atau ketua kampung diminta memaklumkan kepada pejabat pusat khidmat Dun Samalaju dengan segera. Sementara itu, bagi kawasan penempatan atau rumah panjang yang dikenakan PKPD bagi tujuan SCD sepanjang tempoh PKP ini, bantuan disalurkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ni bagi rumah panjang, ni bagi kampung ke di lockdown dalam hanya 14 hari atur PKP 3.0 tu, ia diberi terus hari Jabatan Kebajikan. Artinya, nak diberi kita piamnya. Laban ti ada diberi kita, nak ke Jabatan Kebajikan beri, laban dah tahu 2 kali nerimanya. Nya atur ni, awak kena terang ni. Penyerahan bantuan bekalan makanan BKSS 6.0 itu diteruskan bagi kawasan Kampung Nyalau dan Simpang Bakun. Dalam pada itu, bantuan bekalan makanan menerusi Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 6.0 yang diterima penduduk di kawasan Suai Hulu dan Suai Hilir disampaikan oleh Adun Samalaju Majang Renggi kepada 1,210 ketua isi rumah KIR disambut baik penduduk. Laban dia sudah prihatin. Mereka bantu pemakai rakyat kami Pak Suai Semelaju itu banyak pemakai sudah mie, beras, kopi, gula. Cukup tak? Bantu pemakai beli cukup mana? Kami rakyat senang hati bisa ditolong perintah JPS ngembang PKP itu. Mereka saya terima kasih dengan Wali Majang sudah nolong kami. Ya nak pilih kasih, nak pilih bangsa, nak pilih agama, semua diberi Magang. Walaupun bukan dalam jumlah yang banyak, namun bagi mereka ia dapat membantu, khususnya masa Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini. Melalui kaedah penghantaran terus ke kawasan penduduk, ia memudahkan tuai-tuai rumah atau ketua kampung mengambil bekalan tersebut mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Cukup mana ketua lapan dia agak kita ikat keluar masa tu dah. Lapan kita SOP nak boleh keluar mayu. Lagi sitai pun takut ke kak berjalan lah. Bantuan Sarawak Kusayang tu semua tuai rumah pada panggil pada aku, insyaAllah semua datang magang. Tidak kerindu mana hari sitik segi atau perintah sebagai mantau kita buat penyakit COVID-19 tu. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Nusila Talaha. Lindung diri, lindung semua. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.